dia bertaubat. Bila bertaubat, kosong-kosonglah dengan Allah. Dan kadang-kadang Allah tak suka orang tak berdosa, Allah suka orang berdosa tapi dia bertaubat. Yang penting bertaubat. Kita tak mesti bertaubat. Jadi Datuk Fadhil Kamsah kata hari-hari buat solat tu nak taubat, ya. Baik, kalau macam saudara tadi, orang tu sejarah hitam, tak kira sejarah macam mana. Macam saya kata, kita hidup macam bot, ya. Kita punya sejarah hitam macam buih kat belakang. So jangan fikir dah, move forward. So yang penting apakah dia sekarang, apakah nilai beliau dan ketakwaan beliau. Dan kalau saudara niat nak ambil beliau menjadi isteri kerana memperbaiki beliau supaya tidak menjatuh ke kancah yang lebih hina, memang Allah akan memberi pertolongan. Dan saudara buat ni lillahi ta'ala, jangan risau saudara, walaupun manusia itu sejarah hitam, tapi ingat dia pernah jadi bayi yang bersih. Cuma dia terkotor sedikit, saudara bertugas untuk membersihkan kekotoran beliau dan insya-Allah meneruskan kebersihan ini. Wallahu a'lam. Buat istikharah saudara. Bukan semua orang mampu mengambil tanggungjawab tersebut, ya. Bagus, Ya, bagus. Kita sama pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, silakan. Saya Lily. Sila Lily. Saya nak tanya dengan Prof. Sila. Sebab dia macam ni tahu, hidup saya ni macam saya anak tengah. Ada 7 orang adik-beradik lah. Ya. Lepas tu kalau nak ikutkan, abang saya pun dia ada kekasih lah apa semua. Ya. Lepas tu dia pernah pegang tangan. Lepas tu jadi mak saya ni harapkan saya seorang aja nak nasihatkan adik-adik yang lain. Ya. Sebab macam saya ada abang nombor 3 pula. Dia ni tabligh kuat agama. Ya. Pernah juga dia nasihatkan adik-adik dia supaya jangan buat benda macam tu semua sebab dia tabligh kan. Ya. Sampai satu hari tu kita orang ternampak gambar dia dekat dalam handset dia. Dia pegang tangan dengan perempuan lah. Jadi adik-adik dia yang lain yang macam dia macam adik-adik yang lain macam dah tak respect dengan dia. Melainkan saya je. Sebab saya kau nak ikut adik-adik semua respect sikit dengan saya sebab memang diorang tahu saya tak bercinta macam macam memang ada kekasih dulu tapi sebulan sekali jumpa, dah nak kahwin baru seminggu sekali jumpa macam itulah. Sebab saya yakin sangat apa yang Allah bagi tu itu yang jodoh saya. Dan saya cuma pegang, pertama saya sayangkan Allah, yang kedua saya sayangkan mak dengan ayah saya, yang ketiga dulu saya jaga nama abang saya sebab dia tabligh. Tapi sekarang ni saya tengok macam ni kan. Oh, abang yang tabligh tu pegang tangan tu? Yang pegang tangan tu. Jadi berapa umur abang ni? Yang ni dia 28 kot tak silap saya. Yang seorang lagi yang dia nak suruh nasihat tu? Yang mana? Yang seorang lagi yang dia suruh nasihat tu? Yang itu mak saya. Oh, jadi yang pegang tangan ni abang yang tabligh tu? Yang seorang aja dan adik-adik pegang tangan. Adik-adik dia, tapi bila adik-adik dah tengok gambar macam tu, adik-adik benda tak yakin dengan dia. Rasa-rasa. Okey. Terima kasih Lily. Lepas tu soalannya saya pernah nasihatkan adik saya, tapi dia orang cakap saya Alati, apa besok kau tengoklah anak kau macam mana. Jadi saya takut. Oh, faham. Mak saya cakap, kau tolonglah nasihatkan adik kau. Sebab mak saya nampak saya seorang je kan. Saya jawab insyaAllah. Terima kasih Siti. Terima kasih Lili, tahniah. Siti menjadi wanita beriman, menjaga akhlak beliau, menjaga hijab beliau. Dan dalam adik 7 orang ni, cubaan mak dia lah ada kadang tak tepat. Tetapi macam ni, memanglah dia pegang tangan, dari segi Islam pun salah. Tetapi kita manusia ni cuba fokus pada kebaikan. Mungkin beliau masuk tabligh tu bagus dengan tujuan menjaga solat beliau. Mana beliau bercuba nak berubah, tetapi kadang-kadang terpelanting sekejap kan, terpesong sikit ya. Tetapi walaupun macam ni Siti, Lily jangan fikir yang adik-adik tak respect, tak apa. Lily boleh betulkan suasana. Cuba ada heart to heart talk dengan abang tadi. Okey abang, macam ni situasi, cuba abang cakap dengan adik-adik. Okey, tunjuk gambar betul-betul. Okey, ni abang terpegang tangan, masa ni berdosa, jangan ikut macam abang dah bertaubat. InsyaAllah wanita abang pegang ni, abang kahwin jadi isteri solehah. Kita semua ada buat kesilapan, sebab tu Allah ada konsep taubat. So bila berterus terang, insyaAllah selamat. Jangan pertama jangan sangkaan buruk, kedua jangan cuba nak cari silap, ketiga menghargai kebaikan dia dan cuba fokus pada adik. Tengok orang tabligh ni, dia memang tepat pada waktu, dia payah nak jumpa tau. Sebenarnya bukan senang kita sentiasa tepat pada waktu solat Jumaat. So wallahu alam. So saya kalau boleh Lily buat cara penuh hikmah. Kita nak biar Islam itu indah tu, bila orang yang bercakap tentang Islam tu indah akhlaknya. Bukan kita menghukum orang pasal macam kita takut orang kata anak kita. Pasal kalau kita menegur orang dengan sifat menghina, itu dah tak baik, mungkin jadi pada anak kita. Tapi kalau kita tegur orang dengan tujuan membaiki orang dan berdoa pada Allah, ya Allah, kau Maha mengetahui, dan berdoa, insya-Allah tak ada apa-apa. Sebenarnya Fairuz, kita yang berdakwah ni risiko. Orang akan mencari salah kita dan akan cuba nak cakap macam ni. Tapi tak apa, kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia, dan jadi bebas dari penghargaan manusia dan penilaian manusia. Yang penting penilaian Allah. Betul. Saya alhamdulillah. Kita sama pemanggil kita berikutnya, mesti talian tu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa di talian? Saya Sabri dari Kelang. Cik Sabri. Sila Cik Sabri. Waalaikumsalam. Okey.
pertama saya nak minta izin dengan Prof. Prof halalkan ilmu yang Prof ajar selama ni untuk saya mengajar mendidik isteri dan anak-anak kan. Anak saya baru umur 2 tahun setengah lebih kurang. Malam saya pergi klinik bawa kakak, bawa anak yang besar kan. Lepas tu doktor perasan anak saya yang kecil baru 8 bulan. Doktor kata, mata anak buat juling ke? Kata dia ke doktor? Ya, saya dah nampak. Siapa pergi telik dia? Adalah sikit dia punya juling tu kan. Ada efek apa-apa tak pada dia nanti kalau dia besar nantilah. Banyak juling ya? Tak banyak ke sikit? Tak banyak sangat lah. Sesekali nampak. ada? Sesekali nampak, sekarang tak ada? Macam tu lah. Kalau dia juling nampak lah ni. Macam tu lah. Ke dalam ke keluar? Ke dalam. Dia punya dia mata sepet ke mata bulat mata anak mata ni? Dia bulat lah. Macam tu. Lagi satu, isteri saya ni macam susah sikit lah dia nak tegur. Kalau tegur je dia melenting. Kalau tegur je dia melenting. Sebab sekarang dia tengah mengandung anak kami. Boleh saudara beritahu tegur tu bab apa? Kisah apa? Macam-macam lah. Kadang-kadang pasal anak kan. Saya tegur, boleh katakan, saya kan boleh kata setiap minggu dengan Prof kan. Saya lebih katakan dah habis lembut dah kan. Dah tak ada cara, tinggi suara dah tak ada langsung dah. Isteri dengar Hakim tak? Dia tak dengar, tapi saya boleh kata banyak dah saya rakam ke, saya download ke, saya bagi dia dengar lah. Tapi dia tak ada masa nak dengar. So dengar je dia tidur. So dengar je malam-malam dia tidur. Yang dengar tak yang? Tidur dia kata. Macam itulah. Terjawab insyaAllah. Terima kasih Cik. Terima kasih Cik Sabri, seorang suami beriman, suami Mithali, ibu ayah yang baik insyaAllah. Tahniah saudara, dah ada anak lagi, ada isteri. Syukur pada Allah. Memanglah kadang Allah beri kita isteri agak degil sedikit supaya Allah nak mencuba kekuatan minda kita. Kalau kita naik bukit yang rata, tak kuat otot kita. Kalau tinggi tangga tu kuat otot kita. Macam tu lah Allah beri cubaan. Teruskan berdakwah pada isteri dan dengan cara yang lembut dan jadilah contoh suami yang baik. Dan tentang anak yang juling tu, saya rasa kalau juling sebelum tu baik bawa jumpa pakar mata. Kadang-kadang kalau juling dia banyak, takut mata jadi malas. Pasal mata yang juling tu nanti tak apa nampak. Jadi mata yang nampak je pakai. Lama-lama mata yang juling tu malah nak pakai. So saya cadangkan cuba bawa jumpa doktor. Ya, tapi kebanyakannya tak sebenarnya. Mungkin disebabkan kulit dekat mata. Tapi baik bawa juga pakar mata. Yang kedua, isteri tadi saya cadangkan belikan buku-buku untuk isteri solehah. Dan kalau nak download kalau dia tidur tu, pasanglah masa dalam kereta, jadikan CD, downloadkan, jadikan CD, pasang dalam kereta masa pergi holiday ke ataupun naik motor ke, saya tahu ada kereta atau tidak, tetapi masa santai. Dan manusia ni dia akan suka dengar masa emosi tengah happy. So kalau kita dah beri hadiah, jom jangan kita dengar ni sekejap, pasang dengan sama-sama jom, lepas jom panggil anak, jom ambil nota apa yang kita belajar. Cuba ceriakan. Kalau banyak ceria lah, sebenarnya kalau kita ceria semua akan terselesai, insyaAllah. Banyakkan ketawa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, cuba di talian. Ini Aikim ke? Ya, Aikim sama dengan Profesor Dr. Muhaya. Silakan. Saya ni Puan Nur dari Slim River. Saya ni kena sakit mata retina detachment. Dah buat operation Puan? Tak. Saya dah 10 tahun, 14 tahun dah. Tak nampak terus dah sekarang. Dah boleh buat apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Jadi sebelah mata lagi okey? Ya. Sebelah mata lagi okey? Dua-dua saya tak nampak langsung dah sekarang ni. Habis tu saya pendapat doktor, kalau sekarang ni, masa dulu ada macam-macam masalah saya kan. Tapi sekarang ni kalau ada harapan tak untuk saya melihat semula. Okey, ada kerja manis ke Puan? Tak ada. Okey. Mata Puan ada rabun pakai spek tebal ke? Dulu masa sebelum kena dulu memanglah. Okey, saya jawab insyaAllah Puan. Okey, terima kasih doktor. Okey, apa yang Puan hadapi lah retina detachment selalu berlaku pada orang yang rabun. Orang rabun ni dia punya retina, dia punya mata lebih panjang, therefore retina dia lebih tipis. Dan bila tipis tu dia ada lubang, dan lubang tu menyebabkan kekelekaran retina. Dan selalunya kalau kedua-dua mata dah kena macam ni, dari segi hukum manusia memang tak boleh Puan. Pasal saraf, retina tu saraf, dan saraf kalau rosak tak boleh nak dapat semula.
Ya, jadi pasal dah 14 tahun saya rasa puan pun dah menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya cadangkan macam ni, kalau boleh jangan kita cuba nak fight lagi, nak cuba lihat juga. Terima saja Allah berikan. Allah berfirman, siapa yang aku ambil satu pandangannya, Allah jadikan syurga, mahligai di syurga. Puan redha dan cuba adaptasikan dan syukur pada anggota-anggota lain yang sihat. Puan boleh cakap, boleh mendengar, boleh minum, boleh makan dan sebagainya. Wallahualam. Itu tadi penjelasan untuk kita bersama dengan Prof sebentar tadi, dan juga kita masih lagi bicarakan tentang pasangan kehidupan, ya. Masih kita lanjutkan berbagai masalah, mungkin dapat kita beri ruang untuk anda interaksi bersama dengan Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Han daripada Johor. Han, silakan. Assalamualaikum, doktor. Assalamualaikum. Subhanallah, doktor. Ya, silakan, Han. Terima kasih. Tenang, Han. Okey. Terima kasih. Terima kasih segala tazkirah. Terima kasih segala ilmu. Benar-benar membuatkan saya tersentuh. Syukur pada Allah. Hidayah itu Allah pilih, ya. Allah pilih siapa dia nak beri. Syukur pada Allah. Ya, syukur. Nanti doakan saya. InsyaAllah. Orang yang dengar sekali nak berubah, memang Allah lembut hatinya. Hati yang subur, insyaAllah. Hati yang subur. Doktor. Ya. Saya sebenarnya seorang pengkit. Ya, pengkit. Okey. Saya ada jaga ayah saya yang dah uzur. Ya, ya. Umur 86. Ya. Ya. Jaga 2 orang anak saudara. Ya, ya. Dua anak saudara saya tu lelaki, umur 12 dan juga 14 tahun. Ya, mulia. Kadang-kadang saya rasa saya gagal mendidik anak saudara saya kerana pribadi dia, doktor. Kenapa? Pribadi saya. Ya, tak apa. Allah mengetahui. Allah jadikan kita. Setiap kali saya dengar tazkirah daripada doktor, saya terduduk, doktor. Segala-galanya tepat kena batang hidung saya. Doakan saya, doktor. InsyaAllah. Okay. Doakan saya. Seluruh Malaysia mendoakan. Ya. Seluruh Malaysia mendoakan Han, insyaAllah. Ya, Han. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, saya pun tersentuh sebenarnya. Sebenarnya masalah pankit ni banyak orang suruh saya cakap, tapi saya tak reti nak cakap pasal saya pun tak ada pengalaman dan saya di satu dia yang sensitif. Tetapi pasal saudara dah kata ni bekas pankit, dia sebut bekas pankit, dia dah decide, dia buat keputusan untuk tidak balik pada asalnya. Jadi kita yang dah lepas jangan kedang dah. Kita roh yang suci. Bayangkan tengok gambar kita masa kecil, masa roh suci tu, tubuh bayi tu sementara yang